perayaan saja. Itu musim raya, orang tempat baju banyak dengan dia. Dan dia kata kalau itu pun dia kata tiap-tiap hari terpaksa tidur pukul 5 pagi. Buat kerja sampai tu sahur, besok tidur sekejap, lepas tu bangun lagi untuk sambung kerja dia. Itu pun boleh dapat 5,000. Tapi dia buat Elken, dia tak boleh dapat 4-5,000 ke atas. Sekarang tengah fight ESM bulan ni. Ada betul, langsung balik. Okey, Dr. Adawiyah. Ini lagi pula, kalau kat tempat kerja kan boring je. Leceh lagi, susah lagi. Padahal doktor ni kan, Dr. Adawiyah satu hari terpaksa menghadap 60 patient dekat klinik dia. Tapi dia kata bila dia habis je kerja, memang tak kata tak sabar nak habiskan dia punya patient tu, sebab malam nak buat Elken. So sentiasa bersemangat. Husband dia lawyer, suami dia lawyer, Hilmi, seorang peguam pun hari ni dah buat 50-50 dah. Dan akan buka stokis di Dasin Melaka. Kak Mai, seorang ni lagi pula tokek jamu. Masa dulu kita memang dia masa masuk Elken saja, bulan pertama terus RSM. Dan terus qualified bagi satu tiket pergi ke Camcaci. Sama-sama dengan kami lah. Okey, dah ramai lagi. Ini Arpan. Ada 4 lori transport. Kalau dulu dia kata Thailand, Singapura, Malaysia ni tempat lalu je. Thailand, Singapura. Tapi sebab hari ni dia nampak Pulau Elken sentiasa bersemangat, sentiasa terbakar. Dan dia boleh bawa dia punya adik-beradik untuk sama-sama berjuang di Elken. Tepukan untuk RSM Arpan dan Sekolah. Ini Kak Izal, bukan Mama Izal. Pun sama juga. Dulu dia kata memang Elken lain je. Dia kata dia tak sama. Sebab apa? Elken sentiasa sokong menyokong antara satu sama lain. Saling bantu-bantu, saling kerjasama. Itu bukan untuk Mama Izal. Jadi untuk mempelajari pengetahuan daripada mereka yang berjaya sebenarnya bukan perkara yang susah. Hari ni kalau kita nak belajar macam mana untuk berjaya, kita kena buat apa? Cari orang yang berjaya. Kalau kita nak tahu bisnes Elken ni boleh buat ke tidak, jangan tanya orang yang gagal. Tanya orang yang dah berjaya. Tanya CCM, tanya MCCM, tanya DCM. Bisnes ni boleh buat tak? Tapi kalau kita pergi tanya orang yang kat luar sana yang kata, kau tak, Elken tak boleh punya. Tanya dia, kau buat Elken berapa lama? Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Atau mungkin dia cuma beli penapis air je, lepas tak buat dah. Nampak tak? So jangan tanya salah orang. Tanya orang yang betul. Tanya orang yang berjaya dalam perniagaan ini. Saya dah 11 tahun dekat Elken, dan hari ini saya nampak Elken boleh pergi lebih jauh lagi. Elken akan berlipat ganda. Kalau dulu masa saya join dulu kan, jual Elken baru berapa saja. Tapi hari ini dah mencapai 62 juta ringgit satu bulan. Dan saya yakin, saya percaya ini boleh meningkat dalam masa setahun 2 tahun daripada sekarang. Jadi kalau kita tak melibatkan diri dalam perniagaan sekarang ni, kita akan ketinggalan. Elken ni ibarat kereta api yang sedang bergerak laju. Kereta api yang sedang bergerak laju. Kalau kita tak dapat duduk dekat seat kelas 1 pun, kita duduk dekat tayar pun sampai juga ke tempat yang kita tuju. Betul tak? Tak dapat duduk kat gerabak belakang sekalipun, kita tetap akan sampai. Sebab kita berada dalam kereta api yang betul. Tapi kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, duduk dalam kereta api pergi Singapura, sampai tak Kuala Lumpur? Tak sampai lah. Jadi jangan tanya salah orang, belajar daripada orang yang betul. Pengalaman ni sebenarnya tak semestinya kita lalui. Saya pernah jumpa dengan satu orang anak muda. Dia kata, saya dah cakap dengan dia, saya dah buat bisnes cyber cafe, memang banyak masalah, banyak problem, banyak cabaran. Dia kata, tak apa je, saya nak rasa sendiri. Saya tanya dia, kalau awak nak tahu macam mana orang kena bahan rimau, awak nak tahu ke sampai kena bahan rimau, awak dapat tahu. Tanya je lah orang yang pernah kena gigit bahan, tak kena hidup lagi lah, bukan kena bahan rimau untuk meninggal. Tanya dia, macam mana perasaan dia. Kalau kita nak tahu rasa macam mana orang kena batuk ular, pergilah tanya orang pernah kena batuk ular, betul tak? Bukan kita pergi ulur tangan kita kat ular. Betul? Tak tahu lah macam mana batuk ular, kita pergi ulur tangan, memang matilah. Betul tak? Jadi hari ni kalau kita nak belajar macam mana nak berjaya, tanya orang yang berjaya. Belajar pengalaman orang yang gagal, belajar dia punya pengalaman saja. Tapi yang untuk berjaya ni, minta ilmu dia. Yang paling sukar ialah, adakah anda bertekad untuk berkekalan? Hari ni banyak orang tanya, dia kata, Elken boleh tahan lama ke? Saya selalu tanya dia balik, Elken insyaAllah boleh tahan lama. Yang you boleh tahan lama tak? You boleh tahan tak dekat Elken? Kalau boleh tahan, insyaAllah. Ketidak upaya untuk berkekalan mungkin menggagalkan usaha yang kita lakukan selama ni. Jadi hari ni kalau boleh, mesti kita dah dapat satu peluang yang sangat besar hari ni. Mungkin ini doa kita sebelum ni, minta Allah tunjukkan jalan. Hari ni Allah dah bagi jalan.
Tapi kalau kita tak ikut jalan tu, kalau kita gagal di pertengahan jalan, bukan salah kita, bukan salah Allah SWT. Kita yang buat pilihan kita sendiri. Kita yang menentukan takdir kita tak betul. Jadi sebelum saya mengakhiri saya punya perkongsian, saya nak berterima kasih kepada seorang insan yang memang hari ini sangat-sangat membantu saya, sentiasa terbakar dan sentiasa membakar saya. Orang luar biasa, iaitu MCCM Hajar Kamalah. Tepukan untuk beliau. Jadi sekarang apa yang saya kongsikan pada malam ini, tuan-tuan semua memang betul-betul terbakar. Bakar tak? Terbakar tak malam ni? Kalau terbakar, besok lusa teruskan perjuangan. Ada 3 bulan nak fight Korea, lagi 3 bulan nak fight Spain. Masih ada kesempatan. Jadi teruskan kita punya perjuangan, dan saya harap kita semua dapat sama-sama berjumpa di puncak kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.